So chapter 1. Chapter 1 untuk water resource and quality. DCC water supply and wastewater engineering. Dalam chapter 1 ni kita tengok, kita akan belajar sumber air dan juga kualiti air. Saya bagi secara umum lah. Nanti nota kamu perlu print. Okey, satulah saya cakap macam ni. Okey, minggu ni saya dah bagi task kat kamu download semua nota, betul tak? Chapter 1 sampai chapter 6. Kelas. Betul. Okay, you download semua nota, kemudian you print. Ataupun siapa yang untuk kelas ni, okey, tugas dia awak berilah ketua kelas ke ataupun siapa lah yang rajin ke. Okey, download nota, kemudian photostat ataupun kamu nak download sendiri ke apa. Okey, waktu saya mengajar, you dah ada nota yang secara hard copy. Kemudian kamu boleh conteng dekat nota hard copy tu. Boleh kelas macam tu. Saya bukan ajar 100% tengok nota ni Saya ambil take note sikit yang penting. Okey, lagi-lagi kalau subjek ataupun topik yang calculation. Okey, lagi kena laju. Jadi kamu kena banyak conteng-conteng. Bukan kamu masuk kelas ni you just duduk dengar saja. Tangan tu kena bergerak sikit. Boleh? Boleh Puan. Okey. So kat sini dalam topik sumber air dan juga kualiti air. Okey, topik 1 sumber air dan kualiti air. Okey, apa yang kita nak discuss kat sini hari ni macam yang tadi saya cakap lah. Kita kena determine source. Okey, dapatkan kena kenal pasti apa sumber air, apa kepentingan dia. Okey, kemudian parameter air. Okey, parameter air dan juga karakteristik. Dalam air, dia ada ciri-ciri ciri-ciri air. Macam tu juga. Macam manusia juga. Okey, manusia. Okey, manusia dia ada ciri-ciri dia. Okey, air pun ada ciri-ciri. Contoh manusia. Okey, manusia kan. Okey, apa dia punya jantina? Lelaki, perempuan. Kemudian warna rambut. Hitam, perang, putih, merah, hijau, biru, kan? Lepas tu warna kulit. Itu ciri-ciri ataupun karakteristik berat. Okey, ciri-ciri lain lah untuk pada manusia. Sama juga macam tu dengan air. Macam tu juga dengan air. Air ni walaupun kita minum air ni selama ni kita kita hanya tahu air tu. Jenis-jenis air je kita tahu. Air bandung. Lepas tu air apa lagi? Teh ais. Teh tarik. Kan? Kemudian lagi apa? Selalunya air bersih ni warna apa? Saya nak tanya kelas. Jernih. Kalau awak kata air tu, kita tengok air ni air bersih, jernih. Warna dia jernih kan, warna putih. Okey, kita tahulah air ni mesti bersih. Tapi kita kena tahu juga dia punya ciri-ciri dia. Ciri-ciri kat sini, awak tengok. Ciri-ciri yang ada pada air dia ada 3 iaitu physical karakteristik, ciri-ciri fizikal dan juga yang kedua ciri-ciri chemical. Okey, ciri-ciri fizikal, ciri-ciri chemical dan juga biological karakteristik. Ada 3 karakteristik bagi air. Okey, air ada 2 punca lah yang kita boleh dapat daripada surface dan juga groundwater. Surface adalah air di permukaan, groundwater adalah air bawah tanah. Itu adalah 2 sumber utama air yang boleh kita perolehi. Okey, air bersih lah. Ini masuk topik air bersih dulu Okey, masuk topik yang ini water resource and quality. Chapter 1 adalah untuk air bersih. Okey, ni adalah ciri-ciri lah. Ciri-ciri air. Ciri-ciri dia ada 3, physical, kemudian chemical and biological. Kalau physical, ciri-ciri fizikal adalah ciri-ciri yang kita boleh nampak, kita boleh sentuh dan kita boleh rasa. Sebab tu dinamakan physical karakteristik. Yang pertama turbidity, yang kedua taste and odor, yang ketiga color,
yang keempat adalah temperature. Okey. Turbidity adalah dari segi kekeruhan ni lah. Kita sebab tadi awak kata air bersih adalah jernih. So kalau air kopi tu dia jernih tak? Kelas. Air kopi dengan air oren. Jernih tak? Tak. Tak. Tapi kenapa kita minum Kenapa kita confident? Kita confident kita minum air tu. Kan? Dari segi turbidity dia dah keruh. Taste dia sedap. Bau dia sedap. Color dia cantik, menarik. Suhu dia ada sejuk dan juga panas. Tu ciri-ciri air, ciri-ciri fizikal. Nanti kita akan pergi lebih dalam lah. Supaya awak lagi jelas lah nampak. Okay. Kemudian kalau chemical, okay. Chemical pula. Yang ini, okay. Kalau sebut air ni awak jangan bayangkan air kopi dengan air oren yang tadi saya cakap itu contoh. Boleh tak kelas? Nanti awak terbayang air kopi dengan air ni pula teh ais. Awak kena bayangkan surface water dan ground water. Air yang di bawah tanah dan juga air di permukaan. Iaitu air hujan ke, air sungai ke. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh dia bagi contoh lah. Ini dalam chapter 1 kita akan belajar air sungai, air tasik. Itulah. Okay, kemudian dia punya kalau chemical characteristic. Okay, kita ada dia punya chemical characteristic, ciri-ciri chemical, iaitu ciri-ciri yang kita tak boleh nampak dan tak boleh rasa. Kita kena uji di makmal. Okay, perlu uji di makmal menggunakan chemical. pH ni, okay, kita nak tahu berapa nilai pH air, okay, kita kena guna bahan. Okay, ada perlu menggunakan apparatus dan juga bahan. Kalau hardness, pH adalah nak tahu sama ada air tu berakali ataupun berasid. Kita ukur dia punya pH. Hardness adalah dia punya dari segi kalsium klorid dalam air. Kalau tinggi, okay, dia air tu dia hardness lah. Hardness ni dalam bahasa Melayu apa Dia bukan kekerasan. Hardness. Panggil apa? Kalau dalam terms water adalah air, kekerasan air, hardness. Panggil hardness. Hardness ni kalau air tu jadi macam kelat. Okey, dari segi rasa tu dia kelat kan. Kita tahulah air tu dia punya kalsium klorid dia telah kata ni natrium. Okey, natrium klorid dia tinggi. Okey, hardness ni. Kemudian klorid ataupun klorin Klorin, kandungan klorin kita nak tahu kandungan klorin tinggi. Okey, itu chemical. Okey, sulfate pun ciri chemical. Iron, okey, iron ni besi, kandungan besi. Dalam air pun ada kandungan besi sebab tu kalau air yang kita minum dia punya kandungan besi tinggi, okey, iron and manganese. Okay, ada dua dia punya adik-beradik tu, iron and manganese. Kalau iron and manganese tinggi, dia boleh merosakkan buah pinggang manusia. Okay. Kemudian solid ni adalah pepejal. Okay, pepejal ni dia ada kat dalam air juga. Walaupun dalam air ni kita tak nampak, tapi sebenarnya dia ada pepejal yang terlarut dan juga terampai. Macam mana kita nak uji? Kita kena masuk dalam lab, kita kena tapis, lepas tu kena bakar. Adalah prosedurnya. Nanti kamu dalam lab kamu akan belajar untuk tentukan semua ciri-ciri ni. Physical, chemical and biological. Kalau biological dekat lab kita tak ada equipment. Okay, tak dijalankan uji kaji. Nanti di makmal untuk lab water quality, okay, kamu akan buat uji kaji hanya untuk dua sahaja karakteristik, physical karakteristik dan chemical karakteristik yang boleh diuji di makmal kita. Tapi untuk tentukan kualiti air, sepatutnya kena tahu tiga karakteristik ni. Okay, yang karakteristik yang ketiga ni adalah biological karakteristik, iaitu
Bio. Okay, bio ni kan hidupan kan? Betul tak kelas? Bio. Awak belajar bio tu. Bio ni adalah benda hidup. Okay. Biological merujuk kepada benda hidup yang ada di dalam air tetapi kita tak nampak, iaitu fecal coliform, total coliform, virus and protozoa. Okay, banyak biological di dalam air yang berbahaya, sama ada dia berbahaya ataupun tidak berbahaya kepada manusia. Tapi kebanyakannya dia boleh mendatangkan bahayalah yang menyebabkan berlakunya penyakit wabak seperti cirit-birit, taun kan. Taun tu ni muntah-muntah kan taun. Kencing tikus. Kencing tikus. Itu semua penyakit yang disebabkan oleh air. Air yang tercemar daripada bakteria ni lah. Kandungan bakteria tinggi boleh menyebabkan, kalau dulu, zaman dulu kita tak ada lagi vaksin. Okay, vaksin-vaksin yang boleh protect antibody kita daripada penyakit kolera. Okay. Penyakit yang penyakit taun kan. Boleh muntah-muntah, boleh meninggal tu. Okey. Maksud dia penyakit yang wabak lah, wabak. Virus. Okey, virus dalam air. Protozoa ni pun kalau hidup dalam perut kamu, okey, dia boleh berbahaya lah. Okey, itu adalah parameter air yang perlu kamu tahu. Okey. So, kenapa perlunya air ni? Apakah keperluan sebenarnya air ni untuk apa? Macamlah important of water usage. Okay, keperluan air di muka bumi. Okay, manusia sebenarnya memerlukan air untuk hidup. Betul tak kelas? Manusia memerlukan air untuk hidup. Kita satu hari kalau tak minum boleh tak? Tak mandi boleh tak? Tak boleh. Boleh. Ya, dahaga kan? Panas nak air. Panas nak air, dahaga nak air, panas nak mandi. Macam itulah. Okay, so air ni adalah kepentingan. Okay, adalah sangat penting untuk kegunaan harian. Kita nak mandi guna air, kita nak masak guna air, nak basuh baju guna air, nak basuh kereta guna air. Okay, nak cuci longkang semua guna air. So kat sini air adalah sangat penting. Okay, water is one of the most important substance on earth. Maknanya dekat ni lah, dekat dunia ni. Tak pergi lebih ni lah. Okay, ini adalah beberapa perkara yang kita selalu guna ataupun apakah kepentingan penggunaan air ni untuk masak, untuk basuh macam saya cakap tadi lah. Okay, ini saya dah cerita tadi, kita terus pergi saja. Okey, yang ini surface water. Surface water adalah source of water supply. Okey, sumber air. Okey, sumber air ni macam saya cakap tadi, daripada mana kita boleh dapat air? Okey, yang pertama sekali daripada air permukaan. Okey, air permukaan. Okey, ni awak kena take note surface water adalah source of water supply. Maknanya sumber air minuman. Okey, sumber air mentah ni. Sumber air mentah yang diperolehi untuk awak, contohnya air yang keluar daripada pipe dekat rumah kita tu sebenarnya daripada mana? Sumber utama dia. Okey, sumber utama dia. Sumber utama sekali adalah daripada air di permukaan. Okey, sumber air di permukaan. Okey, secara naturally dia. Okey, penerangan yang lebih detail awak boleh tengok video dalam ni dalam saya punya CDOS tu ada video saya terang secara detail every single words in this notes. Okey, so yang ini saya terangkan secara untuk dapat kamu faham. Okey, surface water okey adalah sumber air permukaan daripada river, stream and creeks ataupun daripada dam, reservoir.
Maknanya di sini air yang berada di permukaan water, Okey, air yang berada di permukaan bumi itu dikenali sebagai surface water, air permukaan, iaitu air yang kita nampak. Senanglah. Air yang kita nampak ni, air yang bersih, iaitu yang boleh dibuat air, dijadikan sumber air adalah air sungai. Kebanyakan sumber untuk air minuman kita adalah air yang diambil daripada sungai-sungai. Okey, sungai-sungai, terusan dan juga empangan-empangan. Okey, kemudian inilah sumber air permukaan. Nak tengok sumber air permukaan, air sungai, air tasik, dam, reservoir, kolam takungan, well. Okey, kemudian itu adalah air surface water, air permukaan. Kemudian sumber yang kedua, okey, tadi saya kata ada beberapa sumber kan air untuk dijadikan air minuman. Okey, sumber yang pertama adalah air permukaan, sungai. Kemudian sumber yang kedua adalah groundwater resources, iaitu air daripada bawah tanah. Okey, ada beberapa proses di mana berlakunya proses penjatan, infiltration di bawah permukaan bumi, dan dia akan menghasilkan air bawah tanah ataupun air bumi lah. Okey, so inilah proses-proses di mana hujan. Okey, proses yang pertama, kalau air bawah tanah ni adalah dari sumber utama dia sebenarnya adalah air hujan. Daripada air hujan dia masuk ke bumi. Okey, kemudian dia masuk ke bawah tanah. Okey, air groundwater ni akan ada satu level. Okey, dia akan sama level dengan sungai. Itu jadi air sungai. Tapi di bawah tanah sebenarnya ada sumber air. Okey, sumber air. Kalau tengok ni adalah yang tiup ni adalah well ataupun telaga. Okey, biasanya telaga-telaga tu dibina well and aquifer. Okey, well and aquifer ni yang macam ni, perigi-perigi atau telaga, kebanyakan orang di Kelantan, okey, dia banyak gunakan air telaga lah, okey, untuk jadikan sumber air. Okey, jadi kalau air telaga perlu gali sekurang-kurangnya 30 meter ke dalam. Okey, 30 meter ke dalam baru you akan dapat air yang bersih. Okey, untuk air di bawah lah, air muka bumi. Sebab kenapa air di muka bumi, di bawah, air di bawah tanah bersih? Sebab air itu telah melalui beberapa lapisan. Lapisan-lapisan ni lah adalah filter. Okay. Lapisan-lapisan di bawah tanah ni adalah filter kepada air bawah tanah, sebab tu dalam air bawah tanah ni dia jadi jernih dan bersih. Okey. Filter-filter yang telah dibuat, contoh kuku, okey, lagi apa? Kowe, okey. Filter-filter air yang sedia ada ni, okey, sebenarnya dia adalah mengikut ataupun meniru idea daripada ni lah, okey, lapisan-lapisan yang sedia ada di bawah permukaan bumi yang dicipta, okey, yang telah dicipta oleh Allah, okey, untuk dijadikan filter semula jadi. Okey, sebab tu filter-filter kita ada beberapa peringkat kan untuk bersihkan air. Macam itulah. Kalau kat bawah tanah ni, itu kalau kita belajar secara in-depth. Okay, so ini adalah perimeter of water quality. Okay, macam saya cakap tadi lah, ada 3 kan, physical, chemical, biological. Semua chemical, semua perimeter ni you kena tahu. Dalam soalan exam ataupun quiz nanti ditanya. Senaraikan 3 ataupun 5 physical characteristic ataupun perimeter, okay, physical characteristic of water. Maknanya physical, yang cakap tadi, turbidity, temperature, color, taste and other solids and electrical conductivity. Okay, kemudian chemical, terulang sekali lagi, untuk physical semua yang kita boleh
nampak ataupun boleh rasa ataupun boleh bau. Kemudian chemical adalah yang mempunyai ciri-ciri chemical dalam air, dan juga biological adalah yang melibatkan bakteria, virus dan algae lah. Kalau chemical awak tengok BOD, COD, semua ni awak akan belajar dalam lab nanti macam mana nak buat. Macam mana nak uji parameter air chemical, parameter air, nak tahu dia punya pH, nak tahu klorin, nak tahu nak dapatkan BOD, COD air. Semua akan belajar di lab lah. Tapi ini adalah ciri-ciri yang perlu kamu faham dan juga hafal. Kita tahulah. Ini soalan biasa. Soalan biasa yang ditanya. Kenapa kita perlu tahu parameter ataupun water quality ni? Ya kelas? Boleh tak bagi tahu saya? Pasal apa kita nak ambil tahu pasal kualiti air ni? Ciri-ciri dia kita nak uji untuk apa? Sasi ada tak sasi? Ada pun. Ada. You punya projek satu tajuk kamu kata nak buat water kan? Water quality kan? Ya, betul. Pasal apa nak uji kualiti air ni? Untuk apa? Bagi ensure water tu kita boleh ensure that safe untuk consume ataupun boleh pakai untuk domestic atau activity area. Ya, betul. Boleh. Okey, bagus. Betul lah jawapan tu. Okay, to ensure that the water is clean or not. Sebenarnya kan kita kena tentukan sama ada air tu bersih ataupun tidak. Jadi dia selamat ataupun tidak untuk dijadikan digunakan sebagai kegunaan domestik. Jika air itu tidak bersih, kamu bukannya buang macam tu je, kita kena rawat. Okey, adalah proses-proses rawatan dia yang kita yang kita akan lalui. Maksudnya kita salurkan ke tangki, masukkan ke loji rawatan air bersih atau loji rawatan air kumbahan. Jadi kena tahulah sama ada sungai ni tercemar atau tidak. Satu lagi, kenapa kita nak tahu parameter ataupun water quality parameter. Okay, water quality parameter adalah kita nak tahu tahap pencemaran. Okay, river water quality and status. Okay. Menurut standard lah, menurut yang telah digunakan oleh DOE, DOE adalah Department of Environmental, okay? Department of Environmental for Water Quality Index. Dia telah mengklasifikasikan, okay, ada 5 kelas air, okay, 5 kelas air. Untuk kategori sama ada air tu bersih atau tercemar ataupun tidak tercemar. Kat sinilah dia ada bagi 5 kelas. Macam ni lah, macam awak lah ada 4 kelas kan. DKA 4A ada, DKA 4 ada 4 kelas. Yang untuk air ni, river water quality and status dia bagi 5 kelas. Kelas yang pertama, adalah dia punya parameter untuk menentukan dia berada di kelas mana. Unit semua dalam MG. Parameter untuk tentukan kualiti air bagi air sungai adalah kena tahu dia punya nitrogen. Ammonium nitrogen, BOD, biochemical oxygen demand. Yang ini uji kajilah kena buat. Macam mana nak tahu. Kemudian COD, chemical oxygen. Kandungan biooksigen. Kandungan BOD adalah kandungan biooksigen di dalam air. Biooksigen ni adalah kandungan oksigen yang diperlukan. Kandungan oksigen yang diperlukan oleh bakteria ni. Bio. Berapa kandungan oksigen yang ada di dalam air tu yang boleh mikroorganisma gunakan. Itu adalah BOD. Sebelumnya awak pernah dengar tak BOD kelas?
Pernah dengar tak perkataan BOD? Pernah. Pernah ha? Tahu tak apa? Bila orang tanya, BOD tu apa sebenarnya? Tak. Ha? Pernah tak? Pernah tak awak tertanya-tanya? Ataupun sebelum ni awak tak tahu, selepas masuk kelas ni awak tahu? Kelas? Bila ditanya, apa itu BOD? Okey, BOD jawapan dia lah yang untuk yang senang ni, mudah perkataan ataupun define yang saya definekan BOD yang untuk awak mudah terangkan balik ataupun mudah kamu faham adalah BOD adalah biochemical oxygen demand ataupun kandungan oksigen di dalam air yang boleh digunakan oleh mikroorganisma ataupun biologi tadilah, biological. Okey. Bio, sebab dia nama bio kan. Bio tu merujuk kepada ni lah, kepada biological. Okey, mikroorganisma lah. Sama ada bakteria ke, virus ke. Okey, yang itulah oksigen. Kemudian kalau chemical. BOD, COD. BOD dengan COD lain. Kalau BOD adalah biochemical oxygen. Oksigen untuk kehidupan bakteria-bakteria ataupun mikroorganisma. Kalau chemical, kandungan oksigen, kandungan oksigen untuk proses chemical dia. Maknanya dalam kandungan chemical. Yang itu chemical oxygen demand. Oksigen juga, kandungan oksigen. COD, BOD adalah kandungan oksigen, tapi kalau BOD, oksigen yang digunakan oleh bakteria. Kalau chemical adalah kandungan oksigen yang ada dalam chemical, air chemical. Itu adalah BOD dan COD. Kalau DO adalah dissolved oxygen. Dissolved oxygen adalah oksigen yang terlarut di dalam air. Berapa kuantiti oksigen yang terlarut? pH adalah ukuran. Ukuran ataupun skala bagi kita menentukan air sama ada air itu beralkali ataupun berasid. So, berapa pH air yang sesuai untuk kita minum? 6 hingga 7 lah. Maknanya 6 hingga 7 sesuai untuk kita minum. Yang kalau kelas yang pertama ni, kelas yang pertama ni adalah menunjukkan, sebelum tu, total suspended solid. Total suspended solid adalah jumlah pepejal terampai. Dalam air ni ada total suspended solid iaitu air yang pepejal yang terampai di dalam air ni kita boleh tapis dan kita boleh ukur, timbang. Nanti macam mana cara nak dapatkan nilai TSS ataupun total suspended solid ni awak akan belajarlah masa di dalam makmal. Yang ini kelas-kelas je lah. Ada 5 kelas yang perlu kamu tahu. Kalau kandungan amonia dia kurang daripada 0.1, air itu adalah kelas C. Macam itulah kelas 1. Kelas 1, untuk kelas 1 kandungan amonia, BOD, COD semua kurang daripada nilai ni lah. Ni bacaan dia. Kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat dan kelas kelima. Kelas ni adalah merujuk kepada ni. Water class and use. Kalau kelas 1, kelas 1 maksud dia air yang pada kelas 1, pada tahap kelas 1, air adalah bersih. Conservation of natural environment. Maknanya dia air ni sesuai untuk water supply 1. Practically no treatment necessary. Maknanya air yang pada kelas 1 ni, maknanya tengok semua kandungan pH lebih daripada 7. DO dia banyak. Chemical COD dia kurang daripada 10. BOD dia kurang daripada 1. Yang ini menunjukkan dia kelas 1. Kelas 1 air bersih. Yang kelas 2, kelas 2A. Kelas 2 ada 2, A dengan B. Maknanya ada
treatment sikit nak diperlukan. Maknanya dia tak bersih. Dia tak bersih sangat. Dia kena treatment juga kalau nak digunakan. Kemudian kelas yang ketiga, untuk water supply, untuk kegunaan air minuman, dia kena extensive treatment required. Maknanya perlukan treatment yang secara keseluruhan. Okey. Yang itu airnya dah tercemar sikit lah. Dia kotor, bukan tercemar, kotor. Kalau kelas keempat adalah air yang dah tercemar. Air kotor. Kelas kelima lagi lah. Terus air kotor lah. Itu adalah yang perlu kamu tahu. Okey, sebagai pelajar yang dah belajar water and wastewater engineering. Untuk water supply. Okey, boleh tak kelas? Boleh puan. Ni kalau ikut DOE, Department of Environmental Water Quality Classification based on Water Quality Index. This is the table. Okay, table ni kamu kena tahulah, kamu kena cari. Kalau kamu nak buat apa? Kajian tentang tahap kualiti air. Okay, kamu kena rujuk lah. Okay, kalau BOD, okay, BOD index range dia 91 hingga 100. Clean, slightly polluted. Nak tentukan tahap pencemaran air. Ini adalah table yang telah ditetapkan oleh DOE, Department of Environmental. Jabatan Alam Sekitar lah macam tu. Okay, so ada soalan tak kelas? Ada soalan tak kelas? Tak ada pun. Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada, saya dah cover sebenarnya satu chapter. Habis dah satu chapter. Saya terangkan. Tapi untuk slide yang seterusnya, ini adalah penerangan apa yang telah saya terangkan secara umum tadi. Ini awak boleh baca kan? Awak boleh baca balik nanti physical characteristic yang saya kata tadi, colour semua. Okey, apa itu turbidity? Turbidity adalah kekeruhan kekeruhan air, sama ada kita nak tahu air tu kalau kita nampak air tu gelap, darkly ataupun smoke gitu kan. Kita kena ukur dia punya tahap turbidity, di mana kat sini kalau turbidity ukuran dia untuk air minuman adalah 10 hingga 25 NTU. Okey. Sama ada air tu jernih ataupun tak jernih. Okey, kalau awak tengok air tu coklat, itu dia punya NTU. NTU dia adalah tinggi, jadinya turbidity tinggi. Okey, itu physical characteristic. Taste and odor pun physical characteristic. Rasa dan juga bau. Tadi saya dah terangkan. Okey, rasa dan bau. Kita boleh cium air tu sama ada dia bau keras ataupun tak. Kafein ke. Okey, macam air tu ada, sebenarnya air ada bau juga. Kalau dia punya kandungan amonia tinggi, bau dia macam mana. Rasa dia macam mana. Air. Pernah tak awak pergi air terjun, kemudian awak terminum air terjun? Apa rasa kadang-kadang air terjun? Rasa tawak. Tawak ada tak ke awak pergi sungai ke, pergi camping kan, minum tengok air terjun tu warna dia macam coklat-coklat. Pernah tak? Pernah. Sama ada dekat kebun-kebun ke kan, dekat ladang-ladang ke, kadang-kadang air sungai atau air dekat longkang-longkang parit tu dia jernih tapi dia berwarna macam nak kata coklat, bukan coklat, dia jadi macam perang-perang. Pernah tak tengok macam tu? Pernah. Kalau awak duduk dekat kebun-kebun dekat ni pergi hiking ke kan. Sebenarnya itu adalah disebabkan warna yang keluar daripada akar-akar kayu. Akar-akar kayu, biasanya akar-akar kayu ni dia ada kandungan iron and manganese yang tinggi. Okay, so dia bila akar tu dia jadi filter kepada air, sebab tu air tu jadi warna
Warna coklat-coklat macam itulah. Air tu tak boleh diminum tak ada boleh minum terus. Dia kena ada proses rawatan. Sebab dia punya kandungan iron and manganese dia tinggi. Kalau awak minum dia boleh bagi side effect kepada buah pinggang. Okey, kemudian color. Color pun kita boleh ukur. Okey, adalah dia punya mesin atau method dia sama ada nak tentukanlah berapa bacaan color. Okey. Color ni dia dibaca dalam nilai lah. Okey. Okey, nak tahu dia punya kandungan to indicate can indicate the percent of organic substance. Maknanya kandungan daripada warna kita boleh tahu kandungan substance ataupun algae di dalam air. Okay, temperature kita boleh ukur, kita boleh tahu suhu air. Biasanya suhu bilik adalah 25-27. Okay, untuk temperature. pH, okay. pH macam tadi saya kata, okay. Untuk tentukan tahap alkali. Sama ada air itu beralkali ataupun berasid. Kat sini nilai pH. Nilai pH. Okay. If the pH of water is more than 7. Maknanya bila air pH, bacaan pH air lebih daripada 7. Okay. Itu bermaksud air itu beralkali. Dan bila pH air, bacaan pH kurang daripada 7, air itu berasid. Jadi pH yang paling okey, yang paling sesuai. Okey, bacaan pH yang sesuai untuk air minuman adalah di antara 6.6 hingga 8.4. Ni dia punya range dia. Okay, hardness. Okay, hardness tadi adalah kekerasan air lah. Okay, ni compound. Okay, hardness ni disebabkan oleh kalsium and magnesium. Kandungan kalsium and magnesium di dalam air. Okay, kemudian chloride. Chloride ni biasanya untuk menentukan kandungan chloride di dalam air lah. Maksudnya air, kandungan chloride tidak boleh melebihi daripada 250 ppm. Kalau lebih daripada tu dia dah tercemar, bahaya. Okey, sulfate, iron. Okey, nilai sulfate pun okey kena. Ni di antara ni lah 5 hingga 60 miligram. Okey, iron. Ini iron macam saya cakap tadi lah. Iron ni adalah logam. Okey, iron adalah logam-logam yang ada di dalam air yang boleh menyebabkan organ di dalam badan kita rosaklah, terutamanya buah pinggang. Buah pinggang kita terpaksa bekerja keras untuk menapis iron ni. Iron ni benda yang tidak boleh disingkirkan. Okay, iron adalah benda yang sangat susah sebab dia logam kan, logam berat. Okay, logam-logam iron ni macam-macam lah. Iron, manganese, copper, sulfate, fluoride. Okay, ini adalah iron, walaupun nilai dia sangat sikit, 0.3 ppm. Okey. Memang sangat sikit lah. Okey, tapi dia adalah sangat berbahaya kepada buah pinggang kita. Okey. Jadinya kena ukur lah. Ni tengok ni. Fluoride pun tak boleh. Okey, nilai dia mestilah kurang daripada 0.8 hingga 1. Solid adalah pepejal, nitrate, samalah ni tadi saya dah terangkan. Total coliform adalah bakteria lah. Semua hidupan yang biological karakteristik ni. Yang ada di dalam air, biasanya coliform atau total coliform ni dia masuk di dalam air adalah disebabkan ataupun daripada punca coliform ni masuk dalam air adalah daripada najis manusia dan juga najis haiwan. Najis ni adalah najis yang berat ataupun najis yang ringan. Apa najis berat? Apa najis ringan? Sasi tahu tak Sasi? Najis manusia dan haiwan yang berat dan yang ringan. Tahu. Tahu. Tahu tak? Kalau saya cakap najis manusia
Okey, maknanya sisa lah, sisa-sisa buangan manusia. Ya, ataupun hidupan yang berdarah panas. Okey, warm blooded. Okey, warm blooded animal. Dia adalah fecal coliform. Maknanya coliform ni adalah bakteria yang bahaya lah. Okey, pathogenic bakteria yang berbahaya yang boleh memberikan kesan sampingan kepada manusia iaitu penyakit lah. Maknanya bakteria tu biasanya berada di dalam najis manusia dan juga najis haiwan yang berdarah panas. Manusia kan berdarah panas. Okey, jadi apa dia binatang-binatang yang berdarah panas, okey, dia punya najis tu bila masuk ke dalam air dia jadi berbahaya. Sebab tu kita tidak boleh melepaskan atau membuang najis terus masuk ke dalam sungai. Itu sangat berbahaya sebab sungai adalah sumber utama air kita, di mana air yang kotor dekat rumah kita ni kan, okay, yang awak flush daripada toilet dekat rumah, okay, dia air tu akan buat treatment melalui proses treatment, dah bersih, kemudian disalurkan ke sungai. Kau kena ingat air yang keluar daripada rumah kita akan masuk balik ke rumah kita. Dengar tak kelas? Dengar tak kelas? Faham tak apa yang saya cakap? Faham tak? Faham tak kelas? Faham Puan. Faham saya ulang sekali lagi. Air yang kita flush keluar, okay, daripada sinki rumah ke, daripada toilet rumah kita, kita flush keluar, itu adalah air yang akan masuk balik ke rumah kita, iaitu air yang kita buka air bersih. Tapi dia melalui proses yang sangat panjang lah untuk dia balik semula. Dia dah pergi, dia yang kita buang tu sebenarnya bukan pergi tak kembali, tapi dia akan kembali lagi kat rumah kita. Tapi kembali dengan bacaan-bacaan yang bersih lah, selepas melepasi standard barulah dia boleh masuk balik kat rumah kita. Maknanya kita gunakan semula. Itu adalah kitaran hidup kita. Yang itu kamu kena tahulah macam mana sumber tu. Okey, kalau you banyak baca, you nak tahu lebih banyak lagi maklumat, you kena banyak baca lah. Okey, virus, protozoa ni semua saya dah cakap lah tadi. Okey, yang ini human impact result in reduction of fresh water. Okey, ini adalah sebab mengapa berlakunya pencemaran. Ni you boleh bacalah. Degradation of water quality. Okay, pollution. Tengoklah ni sekarang kan. Semalam ada berlaku banjir kilat. Betul tak? Dekat mana? Kat Kelang Betul tak Kelang? Kenapa terjadinya sekarang ni kerap berlakunya banjir kilat bila hujan turun dalam duration yang agak lama lah. Okay. Sebabnya apa disaster banjir ni? Banyak sebab. Longkang sumbat. Longkang sumbat. Longkang tersumbat kan. Lepas tu bangunan dah banyak dibina kan. Dekat KL tu kalau tengok. Okey, banyak faktor yang menyebabkan berlakunya banjir sebenarnya. Kenapa dah lama tak banjir, tiba-tiba banjir teruk. Okey. Disebabkan taburan hujan tak sama macam dulu. Okey, kita ada satu masa tu kita dilanda El Nino kan. Musim panas yang panjang. Okey, jadi bila musim panas yang panjang, okey, kita tak berdepan, kita tak bersedia dengan situasi banjir. Okey, jadinya okey, perancang bandar ni mulalah dia buat perancangan. Okey, dia potong sana, dia potong sini pokok. Okey, dia cantas tanah sana, dia cantas tanah sini buat bangunan. Okey, so bila hujan,
Okey, air atau akar-akar pokok sepatutnya yang akan meresap air hujan tu dah tak dah tak ada dia punya fungsi. Dia tak ada fungsi lagi lah. Maknanya tidak fungsi, maknanya peranan dia dah tak ada. Peranan dia untuk melindungi bumi kita ni, okay, untuk simpan air, untuk ambil air, serap air, tanah untuk serap air kan, longkang-longkang yang dulu dalam telah cetek disebabkan pencemaran. Faktor-faktor tu adalah yang itulah sebenarnya lah apa yang saya nak cakap kat sini. Okey, bumi kita ni dah sakit. Okey, dah sakit disebabkan oleh tangan-tangan siapa? Kucing ke? Ayam ke? Manusia. Manusia lah, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Memang betul lah apa yang telah dikatakan kan kat dalam Al-Quran ke, macam itulah. Satu hari bila dah akhir zaman macam ni, bumi akan sakit. Disebabkan oleh kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan kita ni lah. Tengok malas nak buang sampah, tengok cemar ni. Air pun tercemar. Kita minum air kotor. Lepas tu tangan-tangan ni jugalah yang potong pokok-pokok, balak semua. Kemudian potong-potong pokok-pokok kelapa sawit dulu, ladang-ladang kelapa sawit, habis dah dia buat perumahan, taman perumahan. Semua tu adalah harga yang kita terpaksa bayar. Kita tanggung balik apa yang kita dah buat, kita kena tanggung balik lah. Itulah dia. Itu pencemaran lah. Ini Mayu boleh baca nanti. What is water contamination? Water contamination ni adalah air yang telah tercemar. Okay. Air telah terkontaminate. Ni boleh baca ni. Tak ada apa ni. Just your risiko. Okay, disebabkan apa berlakunya? Cause of water contamination. Biasalah pencemaran daripada kilang-kilang ataupun daripada rumah-rumah. Okey, manusia-manusia semua. Ini you boleh baca. Rainwater, direct, indirect. Tak ada apa dah. Ada soalan tak kelas? Untuk chapter 1. Tak ada. Tak ada banyak ni. Chapter 1 dah habis dah cover untuk hari ni. Boleh faham ke? Faham. Faham Okey, so untuk menguji tahap kefahaman kamu. Okey, bersedia dengan soalan saya. Okey, bersedia dengan soalan saya. Kita tengok siapa yang kena. Nadia Natasha. Mana Nadia Natasha? Saya. Okey. Nadia Natasha. Cuba kamu sebutkan ciri-ciri fizikal. Yang kamu ingatlah ciri-ciri fizikal air. Color. Color lagi. Stability. Stability. Taste and odor. Taste and odor. Okey, betul. Terima kasih. Itu yang kalau bila saya tanya fizikal ni awak terus bayangkan ciri-ciri ataupun karakteristik bagi air yang kita boleh nampak, kita boleh rasa. Macam suhu kita boleh rasa tak? Boleh. Color kita boleh nampak tak? Yang itulah. Itu adalah fizikal. Kalau chemical pula? Chemical? Sasi Waran. Sasi lagi. Nasib ni Sasi ni. Cuba awak berikan 3 ciri-ciri chemical bagi air. pH, pH, hardness, dengan sulfate. Chloride dengan sulfate. Chloride sulfate. Okey. Nanti kalau betul terima kasih Sasi. Untuk biasa soalan ujian. Okey, soalan ujian ataupun test, soalan ujian ataupun soalan final exam.
Okey, untuk ciri-ciri water characteristic ni memang soalan yang wajib akan keluar, sama ada dia tanya you chemical chemical characteristic ataupun physical or biological characteristic. Okay, dia suruh you list down kan, contoh dia minta 5 and then you describe. Kena terangkan. pH ni apa? pH adalah nilai apa? Untuk tentukan apa? Lepas tu berapa dia punya range? Range untuk dia nak tentukan air tu beralkali atau berasid. Yang itu. Itu definition untuk pH. Soalan test, soalan final exam macam tu. Okay, dia tanya turbidity. What is the listkan physical characteristic, you dah listkan 3. Okay, tadi you dah Nadia dah listkan 3.